Assalamualaikum, kami ialah pelajar Sarjana Muda Pemasaran Perkhidmatan Kewangan dari Universiti Sains Islam Malaysia. Video ini menerangkan tentang perlindungan kekayaan teori dan aplikasi takaful keluarga. Setiap manusia di muka bumi ini akan terdedah dengan pelbagai jenis risiko. Tiada siapa yang dapat memberi jaminan kepada dirinya bebas daripada ditimpa segala musibah dan malapetaka. Risiko diertikan sebagai kemungkinan akan berlaku kerugian. Dalam erti kata lain, kemungkinan sesuatu yang diharapkan tidak berlaku tetapi terjadi pula sesuatu yang membawa kepada kerugian. Yang pertama, kemalangan, kematian, bencana alam adalah merupakan antara jenis-jenis risiko dalam kehidupan. Individu perlu berusaha untuk mengelakkan diri daripada risiko yang dijangka bakal terjadi. Doa dan usaha juga perlu dilakukan dan tidak hanya berserah kepada qada dan qadar Allah. Sebagai agama yang dinamik, Islam mengajar manusia supaya sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang musibah yang berlaku. Dengan kata lain, tanpa persediaan awal, manusia mungkin akan berhadapan dengan risiko yang lebih berat lagi. Sehubungan dengan itu, risiko-risiko ini perlu diuruskan dengan bijak agar kesannya dapat diminimumkan dan tidak dapat memberi kesan negatif yang mendalam ke atas diri individu. Islam juga telah meletakkan garis panduan terhadap pengurusan risiko di dalam hadis Rasulullah SAW mengenai seorang Arab Badui yang bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang manakah yang lebih baik, meninggalkan untanya tanpa diikat dan memohon agar Allah melindungi untanya ataupun mengikat untanya. Rasulullah SAW menyuruhnya mengikat untanya dan kemudian barulah bertawakal kepada Allah. Yang kedua, hadis ini jelas menceritakan tentang mendahulukan ikhtiar dan usaha, kemudiannya bertawakal kepada Allah. Asas falsafah ini adalah berpandukan kepada beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, dalil kerjasama dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Yang kedua, dalil saling melindungi. Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berasaskan kepada dalil ini, para ilmuwan Islam memutuskan bahawa usaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep takaful sebagai kaedah terbaik untuk memenuhi tuntutan ini. Pengertian takaful. Takaful adalah perkataan daripada Arab al-kafalah yang membawa maksud saling jamin-menjamin. Dari segi syarah, perkataan satu kumpulan untuk saling jamin-menjamin untuk bantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Ciri-ciri takaful berkonsepkan sumbangan al-tabaru'at, tiada unsur riba, tiada unsur gharar, tiada unsur maisir iaitu membawa maksud perjudian dan al-mudarabah iaitu perkongsian untung. Sumbangan al-tabaru'at membawa maksud kepada sesiapa yang ingin mendapatkan perlindungan takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas ketika menyumbang bagi membantu sesama para peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam arti kata lain, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu di kalangan mereka ketika ditimpa kemalangan atau musibah. Dalam industri takaful, at-tabaru'at yang diperkenalkan ialah at-tabaru'at yang bersyarat. Bersyarat yang di mana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar tabaru'at kerana ingin memastikan tabaru'at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Yang kedua ialah ciri-ciri takaful yang berkonsepkan tiada unsur riba. Unsur riba wujud dalam perencanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana tabung kebanyakannya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bond dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurus niaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. Unsur riba juga terdapat dalam urus niaga pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insurans hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini. Syarikat insurans akan mengenakan faedah kepada peserta yang membuat pinjaman
jelas sekali bahawa faedah tersebut merupakan riba yang dilarang oleh Islam. Seterusnya, ciri-ciri takaful yang berkonsepkan tiada unsur maisir iaitu perjudian. Maisir dalam kontrak insurans wujud bila mana peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. Yang kedua, peserta hilang wang premium apabila peristiwa ini dilindungi tidak berlaku. Yang ketiga, syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima. Selain itu, ciri-ciri takaful yang berkonsepkan tiada unsur gharar. Maksud gharar ialah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Di dalam kontrak insurans, penganiayaan kepada pihak yang lain dapat dijelaskan seperti tidak dapat dipastikan sama ada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan. Yang kedua, tidak diketahui kadar bayarannya, dan akhir sekali tidak diketahui bila waktunya. Akhir sekali ialah al-mudharabah. Mudharabah bererti perkongsian untung di antara peserta dengan syarikat. Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan. Nisbah pembahagian untung bergantung kepada akad yang telah dibuat, contohnya nisbah 80, nisbah 20 atau 50 nisbah 50 ke atas keuntungan di antara peserta dan syarikat. Pertama-tama kalinya saya ingin berterima kasih kepada saudari-saudari yang sebelum ini yang sudi menjelaskan kepada anda semua tentang definisi dan juga konsep takaful secara jelasnya. Okey, jadi kali ini bagi mendalami lagi pemahaman kita terhadap takaful sebagai umat Islam khususnya setelah kita memahami definisi dan juga konsep takaful itu. Jadi apakah hukum kita sebagai umat Islam terhadap penjagaan harta dan apakah tuntutan Islam terhadap penjagaan harta, kerana takaful itu sendiri sebahagian dari penjagaan harta. Okey, jadi secara amnya apakah hukum penjagaan harta bagi umat Islam? Secara umumnya hukum penjagaan harta bagi umat Islam ini ialah wajib. Jadi kenapa wajib? Yang pertama sekalinya anda perlu faham bahawa penjagaan harta ini adalah sebahagian daripada maqasid syariah. Tapi apakah itu maqasid syariah? Okey, jadi secara umumnya maqasid syariah ini seperti yang diterangkan oleh ulama usul fiqh, ianya merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Selain itu, maqasid syariah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan khususnya. Jadi pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada dalam kerangka syariat Islam. Okey, jadi untuk memahami lebih lanjut, maqasid syariah ini terdiri daripada 5, iaitu yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara nyawa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang terakhir ini ialah memelihara harta benda. Jadi saya tak nak ceritakan tentang 4 perkara-perkara lain kerana di sini saya hanya mengkhususkan tentang penjagaan ataupun pemeliharaan harta. Dan jadi untuk pengetahuan anda, 5 unsur tersebut itu ialah unsur daripada maqasid syariah al-taduriyah. Dan maqasid syariah ada 2 lagi selain daripada al-taduriyah, iaitu maqasid al-hajiyah dan maqasid al-tahsiniyah. Jadi sudah jelas di sini bahawa Islam sangat mementingkan pemeliharaan harta sebagai umat Islam. Dan penjagaan harta dalam Islam bukan sahaja terhad pada kaedah dan tata cara menguruskan perbelanjaan individu mahupun keluarga bagi kepentingan hidup di dunia sahaja, bahkan merangkumi bagaimana
cara seseorang menguruskan harta dengan cara membuat perancangan yang teratur untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dari Abi Bazrah Al-Aslami, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanyakan mengenai umurnya, pada apa ia habiskan, dan mengenai ilmunya, pada apa ia lakukan, dan mengenai hartanya, dari mana ia diperoleh dan ke mana ianya dibelanjakan, dan mengenai tubuhnya, pada apa yang ia habiskan. Jadi berdasarkan hadis ini, merancang harta merupakan perkara yang amatlah penting dan sangat dititik beratkan dalam Islam. Seorang Muslim pada hari kiamat tidak akan terlepas dan dari dipersoalkan mengenai harta. Dari mana ia diperoleh, bagaimana cara kita dapatkannya, adakah halal ataupun haram, dan ke manakah ianya dibelanjakan, adakah kita belanja ke jalan Allah ataupun tidak. Jadi sehubungan itu, setiap Muslim sewajarnya sentiasa prihatin untuk merancang dan menguruskan harta yang dimiliki agar harta yang diperoleh dan dimiliki dapat membawa kesejahteraan dan manfaat ketika hidup di dunia, bukan sahaja di dunia maupun di akhirat kelak. Sehubungan dengan itu, harta itu hendaklah berlaku putaran ataupun peredaran kewangan. Makna kata harta itu hendaklah dijana ataupun dilaburkan dan tidak dibiarkan beku tanpa diperoleh sebarang keuntungan ataupun tanpa disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi di sini menunjukkan bahawa pentingnya penjagaan harta ini kepada umat Islam bagi mengeluarkan zakat, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 yang berbunyi, ma afa Allahu ala rasulih wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kay la yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum, yang bermaksud apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari harta penduduk negeri, bandar ataupun desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah itu sendiri, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang yang musafir, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Jadi di sini penjagaan harta amat penting, kerana dengan itu kita sebagai umat Islam boleh mengeluarkan zakat. Di sini bermaksud Allah tidak mahu orang yang kaya terus kaya dan orang yang miskin terus miskin. Jadi sebabkan itulah zakat itu diwujudkan. Jadi secara kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah mengambil berat dan tidak dipandang enteng supaya penjagaan harta ini dijadikan sesuatu perkara yang difahami dengan sepenuhnya. Jadi cukup sekadar itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, perbezaan antara takaful dan insurans. Pertama sekali, perbezaan antara takaful dan insurans adalah dari segi hukum. Mencarum takaful hukumnya ialah halal, manakala mencarum dengan insurans haram kerana menyalahi undang-undang syariah Islam. Perbezaan yang kedua adalah dari segi akad. Akad takaful konsepnya ialah tabaruk ataupun derma, manakala insurans berkonsepkan jual beli. Jual beli ni macam para pencarum membeli premium insurans daripada mana-mana syarikat insurans. Perbezaan lain ialah insurans mempunyai 3 elemen yang menyebabkan jatuhnya hukum haram. Yang pertama ialah gharar, iaitu ketidakpastian. Yang kedua, maisir ataupun judi, dan yang terakhir ialah riba. Gharar ni contohnya seseorang pencarum tu dia mencarum insurans, tapi dia tak pasti yang dia akan dapat ke insurans tu tak, sebab dia pun tak pasti yang kemalangan akan berlaku ataupun tak. Yang kedua, maisir ataupun judi boleh dilihat apabila contohnya tak semua pencarum insurans akan dapat insurans. Juga boleh dilihat apabila
apabila seseorang mengalami kemalangan, pihak insurans perlu membayar kepada pencarum. Jadi kat situ pencarum untung manakala syarikat insurans rugi. Tetapi jika tiada kemalangan berlaku, syarikat insurans akan untung manakala pencarum akan rugi. Di sini boleh terlihat berlakunya maisir. Yang terakhir, riba. Riba ni berlaku bila kita beli benda yang kita dapat tak setanding dengan apa yang kita beli. Contohnya kan, premium insurance tu kita bayar bulan-bulan 100 je, tiba-tiba dapat pampasan RM1 juta. So dekat situ riba terjadi. Lagi satu contoh riba ialah bila sesebuah syarikat insurans melaburkan pada sesebuah syarikat yang mengamalkan riba. Bezanya dengan takaful ni, takaful mencarum untuk mendermakan atau membantu pencarum yang lain. Kalau ada yang mengalami kemalangan atau yang memerlukan duit tabungan yang mereka simpan, akan digunakan untuk pencarum yang memerlukan. Syarikat takaful juga akan membagikan duit para pencarum untuk pelaburan. Tetapi mereka akan memastikan pelaburan yang akan dilaburkan adalah halal di sisi syarak. Ini kerana syarikat takaful perlu melalui SAC atau Syariah Advisory Council, dan mereka yang akan meluluskan pelaburan. Dan juga duit pencarum takaful juga akan dibagikan kepada upah untuk wakalah ataupun wakil yang menguruskan duit takaful itu. Kelebihan insurans takaful adalah seperti sistem Islam yang menggunakan prinsip ta'awun, iaitu tolong-menolong. Menggunakan prinsip tak dihiyar, korban kepentingan diri untuk orang lain. Yang kedua, kelebihannya ialah sumbangan yang berkonsepkan tabaru'at, iaitu derma bersyarat untuk menolong orang lain. Yang ketiga, mendapat pahala kebajikan. Yang keempat, syarikat takaful hanya mengendali tabung atau akaun peserta. Yang kelima, untung milik bersama antara syarikat pengendali dan peserta. Yang keenam ialah pelaburan saham yang halal sahaja. Yang ketujuh, boleh mengeluarkan duit tanpa faedah. Yang kelapan, zakat perniagaan dibayarkan. Yang kesembilan, tabung jariah yang membantu kita di alam kuburan. Dan akhir sekali, prinsip muamalah Islam yang tiada unsur riba, gharar, maisir, dan paling penting ianya adil. Antara sebab utama wajib mempunyai takaful sebagai perlindungan ialah: yang pertama, semua orang berhadapan dengan risiko. Kewajipan mengambil insurans takaful sebagai alat perlindungan adalah kerana kita sentiasa berhadapan dengan risiko. Bahkan, masa dan tempat risiko itu berlaku kita tidak ketahui, dan kebarangkalian untuk kita berhadapan dengan risiko adalah tinggi. Sebagai contoh, semakin tinggi usia kita, semakin tinggi risiko yang kita akan hadapi seperti penyakit. Jadi, insurans takaful membantu kita untuk menghadapi risiko ini, di mana kita akan mendapat perlindungan atau pampasan untuk sekiranya kita ditimpa musibah. Seterusnya, yang kedua, melindungi harta dan aset. Bukan itu sahaja, kita diwajibkan mempunyai insurans takaful supaya harta dan aset kita dilindungi daripada sebarang musibah. Jikalau kita tidak mempunyai insurans takaful, kita mungkin akan harus mengeluarkan perbelanjaan yang lebih untuk membiayai kos-kos seperti kos perbaikan rumah. Jadi, kita kena tahu yang takaful bukan sahaja melindungi diri kita, tetapi juga melindungi kita daripada sesuatu musibah. Yang ketiga, untuk membantu orang lain. Selaras dengan definisi takaful itu sendiri, pembelian takaful membolehkan kita untuk membantu orang lain. Kerana takaful adalah berteraskan kontrak tabaruk, iaitu derma ikhlas daripada ahli-ahlinya. Dalam erti kata lain, kita boleh membantu orang lain yang ditimpa musibah apabila kita membuat bayaran atau dipanggil derma. Antara panduan membeli insurans takaful ialah, di sini kami ada menyediakan beberapa tips untuk kita membeli insurans takaful supaya kita boleh memilih takaful yang memberikan perlindungan terbaik kepada kita. Yang pertama, selidik jika mereka ejen berdaftar di bawah MTA, iaitu Malaysia Takaful Association. Untuk pengetahuan anda, semua ejen syarikat yang menawarkan perkhidmatan takaful
menjual produk takaful. Jadi, anda harus selidik dahulu sama ada ejen itu berdaftar di bawah MTA ataupun tidak untuk mengelakkan penipuan berlaku. Anda juga boleh semak status pendaftaran ejen takaful dengan MTA di laman web MTA atau semak senarai penuh syarikat takaful berlesen di Malaysia di laman web Bank Negara Malaysia. Yang kedua, ambil tahu keperluan jumlah perlindungan. Jumlah perlindungan yang setiap orang dan diri anda sendiri perlukan adalah berbeza. Jadi, kita haruslah mengenal pasti keperluan jumlah perlindungan. Anda disarankan untuk mengambil jumlah perlindungan 10 kali ganda daripada pendapatan tahunan anda seperti yang dinyatakan oleh Persatuan Insurans Hayat Malaysia iaitu Life Insurance Association of Malaysia LIAM.